الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang hormati Tuan Imam, ahli dan kuasa, pegawai-pegawai masjid, seluruhnya sidang ummah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berada sekali lagi dalam rumah Allah di hari yang disebutkan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang Allah Ta'ala mendengar dan memakbulkan segala permintaan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya main ini kali yang kedua. Kali pertama dulu dalam siri kuliah subuh. Kali ini dalam siri tazkirah Jumaat. Dan mai kali ini dalam suasana yang berbeza. Mai dulu sembahyang subuh boleh duduk rapat-rapat. Mai kali ini sembahyang Jumaat lagi tak boleh duduk rapat. Suasana yang berbeza. Dan mai dulu masuk pilah pintu mana pun tak ada masalah. Hari ini mai satu pintu yang dibuka. Nak masuk, mereka cek dulu suhu badan. Lepas tu tulis nama, tulis nombor telefon, tulis suhu badan kita tu berapa. Kalau kita cek suhu badan kita tu lebih daripada 37.5, mana pihak yang menjaga pintu masjid tadi ni dia suruh balik ataupun dia suruh duduk rehat dulu tak mana-mana bagi sejuk sikit badan. Kalau cek juga tak turun juga, dia suruh balik. Dia tak bagi masuk dalam masjid ni. Dan itu bila kita tengok, kita duduk atas dunia hari ni. Cuba bayang kita duduk di padang mahsyar nanti, kita akan dicek, kita akan diperiksa. Cuba bayang di waktu kita duduk training nak masuk syurga, waktu duduk patok, bila diceknya kita tak lepas. Sebab di akhirat nanti dua tempat, syurga ataupun neraka. Bila mana cek amalan kita tak lepas dan tak melayakkan kita menjadi penghuni syurga, maka ketika itu kita akan dihalau. Bukan halau balik semua hari ni. Hari ni kalau kita cek 37.5 ke atas, tugas suruh balik, boleh balik duduk di rumah, buat kuarantin di rumah. Tapi bila di padang mahsyar tak boleh dah nak balik ke dunia. Kalau kata boleh balik, sopah kita balik hari ni ke rumah, alhamdulillah, harga banyak. Hari suhu lebih ni, ni amalan tak cukup ni.
turun balik atas dunia, buat amalan bagi cukup. Tak apa kalau boleh ke? Masalahnya bila cek amalan tak cukup, maka tempat kita sudah tentulah dalam neraka Allah na'udzubillah. Ini bila mana Allah Ta'ala berlakukan hari ini, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian COVID-19 ini. Dia suruh kita ambil iktibar pengajaran untuk kita menginsafkan diri kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana hadis daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah Ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihat qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu ta'ala wa aksiru as-sadaqah fi sirri wal alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tujbaru." Rasulullah bagi tahu, hadis yang riwayatkan oleh Jabir, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kamu mati. Kita semua akan mati. Bila sampai masanya, kita akan mati dan pasti kena mati. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa, ayat yang selalu kita dengar, kita tak ngapai pun selalu dengar sampai kita ingat. Ya Allah Ta'ala bagi tahu, sampai masa Allah Ta'ala tak lambat dan tak cepat, kena mati. Dan kita kena sedar, bila mana kita hari ini sudah sampai umur 40, 50, 60, makna kematian terlalu dekat dengan kita. Bukan jauh lah. Kalau hari ini kita umur 60 ataupun 70, sikit sangat lagi. Perjalanan hidup kita dah tinggal lama. 70 tahun dah kita hidup atas dunia. Dalam tempoh yang singkat, yang mungkin malam ni, pagi esok, kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah persiapan yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang hari ini kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala akhirkan kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta supaya Allah Ta'ala akhirkan kehidupan kita di atas dunia ni kehidupan yang baik. Semua nak baik. Dalam ramai-ramai ni, kalau tanya ada tak orang mati tak baik, tak apa, tak ada. Semua nak baik dan mengharapkan Allah Ta'ala bagi kat kita yang terbaik akhir kehidupan kita. Maka sebab itu kata ulama, kalau kata kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama kata ulama, kamu kena kenal Allah. Man arafa nafsahu arafa Allah. Siapa kenal diri dia, nescaya dia akan kenal Allah Ta'ala. Soalannya hari ini, kita kenal tak diri kita ni siapa? Kita kenal tak diri kita ni siapa? Kalau dulu orang dulu buat bendang pakai apa? Rebau. Rebau tadi ni bila dengar suara tuan dia tahu lah. Kalau bunyi macam ni dia suruh buat apa? Dia tahu lah. Sebab apa? Sebab dia tahu tanggungjawabnya.
Begitu juga dengan kucing yang kita bela di rumah tu. Kalau kita bunyi nada ni, mana kata kita panggil dia makan. Kalau kita bunyi nada ni, mana kata tuan marah. Dia tahu. Kita hari ni, kita kenal tak diri kita? Orang yang kenal diri dia, maka dia akan tahu apa tanggungjawab dia dengan Allah. Apa tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok sampai hari ini, bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan satu penyakit yang penyakit ni kita tak nampak. Siapa pun tak nampak. Dalam ramai-ramai ni kita pun tak tahu siapa yang pembawa dia, siapa pun tak tahu. Adakah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala uji sampai peringkat tara tu, nak suruh apa? Nak suruh kita kembali kepada Allah. Sejauh mana kita kembali kepada Allah? Majlis ilmu yang sebelum ni terkendala, solat jemaah pun tak boleh main masjid. Hari ni Allah Ta'ala bagi balik. Majlis ilmu Allah Ta'ala bagi jalan balik. Sembahyang Jumaat Allah Ta'ala bagi jalan balik. Tapi berapa ramai yang berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah. Majlis ilmu siapa tu juga. Sembahyang Jumaat pun siapa tu juga. Dan kalau kita tengok sembahyang Jumaat hari ni kena mengikut SOP. Kena ada penjarakan. Kalau dulu mai sembahyang Jumaat kita kata waktu biasa ni 2 saf, hari ni pun 2 saf ya. Tak ada perubahan. Dan 2 saf hari ni tak sama dengan 2 saf dulu. 2 saf dulu duduk apa-apa. Lah ni 2 saf duduk tengah. Mana apa? Mana orang semakin kurang. Bukan kuih ramai lah. Tu Allah Ta'ala uji dengan penyakit hak tak nampak pun. Kita ada abad takut. Sejauh mana kita takut dengan Allah? Bagaimana keadaan yang kita doa selalu duduk minta mati dalam keadaan husnul khatimah? Boleh dapat. Yang kedua, kata ulama, ialah qiraatul Quran. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kena rajin baca Quran. Kena rajin baca Quran. Tahun ni kita sambut Ramadan berbeza dengan tahun-tahun yang lepas. Mungkin tuan-tuan yang umur hari ni 6-70, mungkin 6-70 tahun tu, tuan-tuan tiap-tiap tahun sembahyang tarawih di masjid. Tapi tahun ni sembahyang tarawih di rumah. Semua sembahyang tarawih di rumah. Dan tahun ni tak dengar bunyi langsung. Orang duk tikai. Lalu bila masuk bulan Ramadan, dia tikai apa? 8.20, 8.20. Ambil nah tak mana, ambil dalil tak mana, semua bunyi. Lepas tu duk tikai pula tu imam hak jemputan tu. Dia ambil tu imam tak mana, baca pun tak sedap, lambat, slow, semua tikai. Tahun ni tak dengar bunyi. Sebab apa? Orang kata tak ada sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah di rumah. Siapa jadi imam? Kita jadi imam. Biasa tiap-tiap tahun kita buat 20 rakaat. Tahun ni kita jadi imam. Hak lepas kita jadi makmum. Tahun ni jadi imam. Kita sembahyang berapa rakaat. Biasanya hak lepas-lepas, bila lepas buka puasa dia kalut dah nak pergi masjid. Tahun ni tak kalut dah. Di rumah. Biasa lepas sudah sembahyang sunat tarawih, kita tadarus. Tahun ni kita tadarus dah dengan anak isteri. Allah Ta'ala bagi kat kita tahun ni masa yang cukup banyak. Dah banding dengan lepas-lepas. Allah Ta'ala nak uji sejauh mana iman kamu. Yang kamu kata kamu beriman kepada aku, sejauh mana kekuatan iman kamu. Aku bagi masa kamu luang cukup banyak kali. Di bulan Ramadan kamu tak kalut dah. Nak pergi bazar Ramadan pun tak boleh. Tak ada apa semua, tak ada.
Duduk di rumah, berapa kali kita khatam Quran? Berapa banyak kita baca Quran? Ini amalan untuk dapat husnul khatimah. Kalau Quran hari ini, dia kata lepas habis Ramadan itu tutup tu sampai lah ni, dia kata tak buka lagi, Allah. Kita kena ingat ni, kita semua bakal menjadi penghuni alam kubur. Duduk dalam kubur tu seorang-seorang, bukan nak duduk ramai dah. Yang nak berkawan dengan kita siapa? Quran. Kalau seandainya hari ni atas dunia kita ambil Quran sebagai kawan kita. Tapi kalau atas dunia hari ni Quran kita tak ambil, jadikan ia sebagai kawan, agak-agak bila kita duduk di alam kubur, Quran nak kawan tak dengan kita? Renung tuan-tuan, masa kita terlalu singkat. Persiapan kita cukup terhad dengan umur kita. Tuan-tuan hanya perlu beralih tengok sebelah kanan tuan-tuan yang sudah nampak tempat yang bakal kita duduki. Oleh itu, untuk mudah-mudahan Allah Ta'ala akhirkan kita dengan husnul khatimah mulai hari ini. Kalau sebelum ni kita tak baca lagi Quran, kita kena start. Kita kena start. Tanamkan satu keazaman yang kuat, aku kena baca Quran. Kalau dia kata Quran tak boleh lagi ni, umur berapa? 60 dah, Quran tak kena lagi, dia kena belajar. Usaha belajar. Dia kata payah dah kan, tua lah, lidah kan. Duk bagi alasan tu lah sampai lah tak baca Quran. Alasan lidah kan. Sebab tu majlis, kalau ada majlis kuliah ataupun majlis pengajian Quran dengan pengajian yang lain, boleh bilang. Boleh bilang. Saya pernah mengajak halapis tua ni, mengajak Quran ni. Mereka duk minta, Ustaz, mai ajak kami. Kami nak ngaji semua. Saya kata tak ada ni. Waktu mana tak ada? Kalau nak time kata pukul 10 malam. Lepas pada kuliah, mereka kata tak apa, kami sanggup. Pukul 10 malam. Pergi ajak. Mula-mula semangat dekat 20 orang. Oh, kemat. Kan? Baca seorang-seorang lah, bukan baca ramai-ramai. Main baca seorang-seorang umur 5-60 ni. Baca Fatihah, pengetik Fatihah dulu ya, duk kena teguk 3-4 kali. Tu pun bukan mengaji tiap-tiap malam, seminggu sekali ya. Minggu pertama duk kat 20 orang. Minggu kedua dia kurang 2 orang. Mai minggu ketiga tinggal 13 orang. Kurang banyak saya kata ni. Tak apa ya. Mai cukup sebulan tinggal 5 orang. Tak apalah, 5 orang pun 5 orang lah. Masuk minggu yang kelima, pipi tinggal seorang. Alasan hanu tak dan kerja balik sibuk. Tua, betul. Sibuk apa Allah alam. Kalau hak muda lagi dia kata balik kerja lewat. Ni hak pencen dah ni. Dulu masa zaman kita duduk kerja, mungkin kita boleh bagi alasan kita nak buat macam mana kerja, balik lewat. Sampai rumah pun pukul 7. Jalan jam lah kereta banyak. Bukan sebab zaman dulu. Zaman lah kereta banyak, mutu pun banyak jam. Sampai di rumah kadang-kadang maghrib dulu lah. Bagi alasan. Lah ni kalau kita yang dah umur pencen, kita nak bagi alasan apa? Kita sakit lutut pula lah. Itu waktu mana kita nak ngaji? Zaman muda kita bagi alasan dengan sibuk ada. Mai waktu pencen ni kita bagi alasan dengan sambil lutut. Waktu mana kita nak berkawan dengan Quran? Kalau kita tak usaha bersungguh-sungguh.
Kan? Sebab tu bila kita usahalah disaki-baki umur kita ni, untuk apa? Untuk jadikan Quran itu sebagai kawan kita. Mudah-mudahan bila mana kita mati nanti, kita berada di alam kubur, Quran akan menjadi kawan, menjadi peneman kepada kita, menghiburkan kita di waktu kita kesunyian di alam kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga ni, untuk mendapat husnul khatimah, ialah banyakkan bersedekah. Tuan-tuan, banyakkan sedekah. Kita kerja dah 30 tahun, 40 tahun, duit simpanan banyak. Jangan taruh. Hari ni Jumaat, bank tak buka. Buka Jumaat buka. Dia kata tak dan, tak apa. Esok Sabtu tak buka, Ahad tak buka, hari Isnin ni. Bawa buku bank, cek tengok. Ada berapa. Buat keluar habis, tinggal beda, kain kapan beda. Ingat tuan-tuan, mati, bila kita mati ni, jangan duk ingat anak nak tolong kita. Tapi kalau anak tu dia ingat kat kita, mana tu bonus kita. Bila kita mati, anak tu ingat kat kita, senantiasa duk buat amal kebaikan kat kita, duk hantar mereka kat kita. Tu bonus kita. Tapi hari ni, bila waktu kita hidup lagi atas dunia ni, jangan harap anak nak ingat kat kita ni. Buat persiapan sendiri. Anak-anak ni dia nak ingat, dia ingat 3 hari je tuan. Pasal apa? Pasal buat tahlil. Habis 3 hari tu dia balik pergi tempat kerja dah. Dia sibuk. Lepas tu gagah-gagah dia nak ingat seminggu sekali. Dia kata seminggu dah yang tak ada. Lepas tu dia lupa. Dia teringat pula tu 40 hari ke 1 hari. Lepas tu raya, setahun sekali dia ingat. Last sekali, raya pun dia tak ingat lah. Yang kita duduk di alam kubur, duduk tunggu apa? Mana doa anak aku ni? Waktu tu kita menyesal, silap tu. Aku duit banyak dulu, aku tinggal ni. Habis kat anak-anak aku duduk berebut dia. Kita dah besar. Kita dah bagi pelajaran kepada anak-anak, itulah harta pusaka kami. Wang ringgit jangan tinggal. Buat kebajikan untuk kita. Masjid ada nak tambah apa? Nah, saya nak bagi. Berapa belanja? Mereka kata juga 1,000. Nah, saya ada 10,000. Ambil. Mai umur tua ni sebab tu Allah Ta'ala bagi, kalau kita tengok hikmah dah. Mai umur tua tuan-tuan makan berapa orang zaman muda? Dah. Hak ni tak lalu, hak ni tak lalu makan pun dia kita 2-3 minit rasa kenyang lah. Tak boleh. Tambah-tambah ada penyakit pula, lagi kurang makan. Lagi kita kurang makan. Allah Ta'ala bagi peluang. Bila Allah Ta'ala taruh kita umur sampai 60, 70, dalam keadaan kita tak kuat serupa zaman muda. Bila kita tak kuat serupa zaman muda, mana kita nak pergi jalan, nak pergi travel sana, tak larat dah, tak mau dah. Nak duduk di rumah. Nak boleh pergi masjid. Kalau masjid pun tak usah main, rugi kita tuan-tuan. Hikmah Allah Ta'ala bagi peluang tu untuk banyakkan amal. Duit banyak, buat keluar. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di antara kelebihan orang yang bersedekah ini, Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia dalam melakukan ketaatan. Wah, dia sedekah, Allah Ta'ala panjang umur, dia buat taat, tak buat maksiat. Ni kuih tua, kuih galak orang kata. Pantang tengok janda, paling tak tengok. Oh. Janda tu duduk di mulut sedia. Sebab tu kita nak supaya umur kita sampai 67, biar umur kita ni umur yang ada barakah. Umur yang berkat, umur yang senantiasa gunakan kesempatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu berapa ramai orang yang peringkat umur tua, sebut kasar tua.
Yang boleh duduk iktikaf lama dalam masjid dengan iktikaf di kedai kopi. Hak umur tu ni, dia boleh duduk dalam masjid lama. Dia kata tak boleh lama. Dia kata nak kencing. Nak kencing. Kedai kopi tak pasal nak kencing lah. Allah. Sebab tu kadang-kadang kedai kopi ni dia duduk Allah. Ayat kopi cawan kopi ni sampai 2.13, 2.3 cawan. 2 Start daripada pukul 9 sampai pukul 11, 2 jam dia duduk. Habis itu yang besar. Masjid duduk 2 jam. Allah melisah. Awak lah. Sebab tu nama masjid pun dia tengok jam tu. Oh, 12. Oh, awak ni. Sebab tu Allah Ta'ala berlaku Covid ini kita tengok nak suruh kita mewah. Mereka pun tutup. Belajar. Penuh tutup masjid. Ataupun cukup waktu tutup masjid. Nak ajar apa? Supaya kita biasakan dengan hadiah awal. Orang ni dia cakap pandai. Dia tentu imam pun main amat. Yang kalau kata ramai awal pun tu imam pun main amat. Tu imam sunat akhir. Tu imam sunat akhir. Tu imam main lambat ada sebab. Sebab apa? Sunat dia main akhir. Makmum sunat main awal. Bukan kita jadi tu imam, terus jadi tu imam tak mau. Tak mau jadi tu imam, kena main awal. Ambil lah seminggu sekali hari Jumaat, lapangkan masa kita ni. Mai duduk iktikaf. Dia kata tak payah mengantuk saya pukul 12 tu. Tak payah kan? Mai masuk dalam masjid. Kan? Semayang sunat dalam masjid 2 rakaat, niat iktikaf. Cari dinding, cari tiang, sandak itu. Lena. Daripada kita duduk lena di rumah, tak dapat pahala, biar lena dalam masjid. Niat iktikaf. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berniat i'tikaf dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Taala ampun dosa hak lama-lama tuan-tuan. Dosa kita tak tahu banyak mana dosa kita. Tuan-tuan tahu dosa kita banyak mana? Kita tak tahu. Dosa hak kita buat dengan sengaja ke tak sengaja, sedap ke tak sedap ke, kita tak tahu dosa kita. Sebab tu hari Jumaat peluang seminggu sekali. Cuba luangkan masa untuk hadir awal masjid. Kan? Habis sangat tu saya bagi tu formula malas, orang bagi malas. Kok lagi tak nak main duk baca Quran pun malas, bawa dia mengantuk. Nak zikir pula, mai sembahyang sunat dalam masjid. Niat i'tikaf, cari dinding, tanda. Lepas tu lena. Lena. Ni hari Jumaat pun last minute. Kadang-kadang Tok Khotib naik atas mimbar. Naik atas mimbar. Baru sampai. Dalam Tok Khotib turun mimbar tau. Baru sampai pun ada. Allah. Kalau inilah tingkah laku perbuatan kita, agak-agak syurga layak dah untuk kita. Agak-agak syurga ni layak dah untuk kita. Yang kedua kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, di antara kelebihan orang yang bersedekah ini ialah Allah Ta'ala permudahkan di saat dia berhadapan dengan sakaratul maut. Nak mati ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang nak mati ni dia minta kepada Allah Taala, ya Allah tangguh sat lagi. Sat ya Allah, ya sat lagi. Buat apa? Fa asaddaqa, nak sedekah. Nak sedekah kan? Waktu tu dia mula rasa lah, dia mula nampak sakit.
roh nak keluar daripada jasad, sakit. Sebab tu Rasulullah SAW di saat Rasulullah nak wafat, bila malaikat Israel turun nak ambil nyawa, nak ambil roh Rasulullah, nak cabut, Rasulullah tanya kepada malaikat Israel, mana Jibril? Sebab malaikat Jibril ni, kita kata duduk damping lah dengan Rasulullah. Israel kata ni, malaikat Jibril lari, kita kata lari, duduk jauh, kita kata. Pasal apa? Panggil dia. Panggil malaikat Jibril mai. Awak hang duduk dengan aku hari ni. Bahasa kita sembang lah. Tak sembang lah macam tu. Bahasa kita mudah faham, kita seolah macam tu. Awak hang lari duduk dengan aku hari ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak sanggup melihat dia saat kamu berhadapan dengan kematian. Malaikat Jibril tak sanggup. Rasulullah kata, aku ni kekasih Allah. Aku ni kekasih Allah, takkan aku nak rasa sakit kot kalau kita kata. Kata Jibril, kata apa? Ya Rasulullah, walaupun kamu kekasih Allah, tetapi kamu akan merasai sakitnya di saat roh dicabut. Itu Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah pun tak terlepas daripada rasa sakit. Cuba bayang kita, Rasulullah yang sunyi daripada dosa pun tak terlepas daripada merasai kesakitan. Kita yang hari-hari melakukan dosa kepada Allah, macam mana kita nak rasa? Tak boleh nak. Sebab itulah Rasulullah pesan Israel, kalau begitulah sakitnya, cabutlah dalam keadaan yang paling lembut. Rasulullah pesan kepada mereka itu. Lalu malaikat itu cabut daripada ujung kaki, ujung jari dalam keadaan paling lembut. Dalam keadaan paling lembut itu, bila sampai di sendi, Rasulullah keluar Allah. Rasulullah rasa sakit. Di waktu itulah Rasulullah minta doa kepada Allah, ya Allah, kalau beginilah rasa sakitnya roh nak berpisah daripada jasad ini, biarlah kesakitan yang bakal dirasai oleh umat aku rasa hari itu. Allah, sampai peringkat tahun tu Rasulullah nak mati, Rasulullah nak wafat pun, di saat roh nak dicabut pun, Rasulullah peringat lagi kat kita. Kita hari ni, hari penghulu segala hari, hari yang dituntut disunatkan kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Berapa kali start daripada lepas subuh tadi sampai dah, berapa kali dah kita berselawat kepada Rasulullah? Tanda apa? Tanda kita cinta, kasih sayang kepada Rasulullah. Berapa kali dah? Rasulullah nak wafat pun ingatkan kita lagi, tuan-tuan. Kita ingat apa? Mikir pagi, pagi ni nak nyorok apa? Kita ingat tu lah. Lepas nyorok, tengah hari ni nak makan apa tau? Hang buat gulai, hang buat sayur keladi. Lama tak makan sayur keladi, rasa sedap di mulut ni, ada kata. Oh. Daripada zaman muda sampai umur apa? Umur dekat nak mati pun, dia duk fikir apa? Duk fikir tentang makan. Dia tak fikir dah apa bau bekalan dia akan bawa. Ini kata manusia. Sebab itulah, gunakan peluang yang Allah Ta'ala bagi, kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ini, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan di saat kita nak menghadapi kematian. Jangan rasa kedekut, tuan-tuan. Jangan rasa sayang dengan wang ringgit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, antara kelebihan orang yang bersedekah,
ialah Allah Ta'ala lapangkan alam kubur. Kita duduk di alam kubur lapang. Yang kita tahu lubang kubur ni bukan besar mana. Kita duduk tengok hari ni lubang kubur bukan besar mana. Dalam 7 kaki, lebar 3 kaki je. Macam mana lepas duduk kata lapang? Tuan-tuan, hak kita duduk tengok tu atas dunia tu lubang kubur ni. Bila masuk di sana tu, alam kubur. Dia alam lain dah. Bukan alam dunia. Kita duduk tengok 3, 7 semua tu alam dunia. Masuk di sana, kita akan rasa. Semua akan rasa. Saya akan rasa. Tuan-tuan semua akan rasa duduk di alam kubur. Kita pernah duduk di alam rahim, kita dah rasa. Tapi kita tak ingat alam rahim. Tapi bila masuk di alam kubur, kita akan ingat amalan, perbuatan yang kita lakukan di atas dunia. Allah menyesalnya aku dulu. Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala bagi peluang kepadaku sampai umur 70 dalam keadaan sihat. 70 sihat. Tapi aku tak gunakan nikmat sihat ini, nikmat panjang umur ni, dalam melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhirnya, masa pun dah cukup lah. Orang yang bersedekah, kata Imam Ghazali, seolah-olah dia sudah menempah tiket syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nak tempah syurga Allah, banyakkan bersedekah hari ini. Ini peluang kita yang terakhir. Kita belum tentu untuk bertemu dengan Jumaat akan datang. Sebab tu hari Jumaat ini, hari yang Allah Ta'ala mustajabkan doa, banyakkan berdoa. Berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, ya Allah, terimalah segala amal kebajikan yang aku lakukan. Terimalah taubat aku, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Minta dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kita hari ini bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala uji dengan COVID ini, yang kita duk sebut takut. Seriau lah sebagainya apa semua. Berapa orang yang betul-betul takut untuk kembali kepada Allah? Dalam ramai-ramai ini, berapa orang yang bangun di tengah malam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, semayang sunat tahajud, berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatlah keluargaku, selamatkanlah negaraku daripada penyakit ini, ya Allah. Berapa orang yang bersungguh-sungguh? Allah Ta'ala uji macam ni pun. Tak berapa orang lagi. Termasuk kering aku petang kita. Pasal apa? Pasal apa? Hak ni yang Tok Khotib duk pesan tiap-tiap minggu. 10 tahun dah. Kita duk dengar Tok Khotib kata apa? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Berapa orang yang benar-benar takut kepada Allah? Tanya diri kita, betul tak aku takut ke Allah Ta'ala ni? Sembahyang hak kita dah buat ni, Allah. Ni lagi nak sembahyang mat. Sembahyang subuh tadi 2 rakaat. Pagi Jumaat. Sujud sejadah. Dalam 2 rakaat sembahyang subuh tu bukan lama tu. Kerana pagi ni sujud dah habis sangat 15 minit. 2 rakaat tu. Dalam tempoh 15 minit tu, otak kita, pemikiran kita, tumpulan sembahyang tu pergi rata lah. Dia kata tunggu, alhamdulillah. Dia tak payah rakaat pertama pun tak dah habis. Lepas takbiratul ihram dia kata pergi rata. Rata lah. Nak pergi kerja dah pencen. Dia fikir dia pergi channel muka atau begini. Allah. Inilah kita sama-sama muhasabah. Jadi saya rasa cukup lah. Masa pun dah cukup belajar. Masa ni dah cukup. Masa yang diberikan. Dan
Mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa, itu kelemahan saya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kita itu cuma kelemahan. Jadi saya insya-Allah jika diizinkan Allah kita jumpa di lain masa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qiyman wa 'amalan salihan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.